بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla, man jaa bil hasanah falahu 'ashru amsalha aw azid, wa man jaa bis sayyi'ah fajazā'uhu sayyi'atun mithluha aw aghfir, wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an, وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abu Dzar ini sahabat yang cukup hebat. Dia ni mula daripada qati'ut tariq, kerja samun barang orang tengah jalan. Bila dia kenal Nabi, dia masuk Islam di depan Nabi, dia jadi orang kuat Nabi. Abu Dzar Al-Ghifari begitu sekali komited dengan Islam, begitu sekali pegang dengan Islam ini, sampailah ke peringkat dia bila dengar satu ayat Quran, dia nak amal sungguh-sungguh. Bila dia dengar ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala melarang orang Islam daripada simpan emas perak di rumah, dia terus tak mau simpan walau satu dirham di rumah dia. Kalau ada orang bagi ke dia hadiah dan sebagainya, dia hadiah ke orang lain pula. Sehinggalah Abu Dzar pada masa mati dia, kain nak buat kapan dia pun tak ada. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Dia meriwayatkan hadis ini. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, yaqulullahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla ada berfirman dalam satu hadis qudsi. Kata Tuhan, man jaa bil hasanah, barang siapa yang buat satu kebaikan, siapa buat satu benda baik, falahu 'ashru amsalha aw azid, Tuhan kata aku bagi dekat dia 10 ganda pahala. Satu benda baik dia buat, Tuhan bagi kat dia 10 ganda kebaikan. Ataupun Tuhan kata aw azid, ataupun aku bagi lebih pada 10. Senyum ke orang, itu kebaikan. Jumpa orang, kita tunjuk muka manis. Tunjuk muka manis dekat orang itu satu kebaikan dalam agama. Tunjuk muka manis itu, bagi orang yang tunjuk muka manis itu, falahu 'ashru amsalha, dia dapat 10 ganda pahala. Tidak cukup dengan 10. Tuhan kata au azid, ataupun aku bagi lebih pada tu lagi.
Sebaliknya, Tuhan kata, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ, barang siapa buat satu benda jahat, satu benda tak elok, فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ, Tuhan kata, maka balasan bagi dia satu dosa. Satu benda jahat dia buat, satu dosa aja Tuhan tulis untuk dia. Au aghfir, ataupun Tuhan kata aku ampun buat. Tuan bayangkan hadis kursi ini. Tuhan sebut dalam hadis kursi ini, Tuhan kata mana-mana manusia buat satu benda baik, dia dapat 10 ganda kebaikan, 10 ganda pahala, ataupun lebih. Siapa buat satu benda jahat, benda tak elok, benda salah dan sebagainya, dia hanya ditulis satu dosa. Itu pun kalau sekiranya dia bertaubat, aku ampun dia. Tuhan kata macam tu. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا, Tuhan kata barang siapa yang cuba nak hampirkan diri dia dengan aku sejengkal, taqarrabtu minhu zira'a, aku hampirkan diri aku dengan dia satu hasta. Maksudnya Tuhan kata siapa-siapa tunjuk kata dia ni nak kepada Islam, Tuhan lebih-lebih lagi nak ke dia. Begitu. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا, barang siapa yang cuba hampir diri dia dengan aku, Tuhan kata sehasta, maka aku akan dekatkan diri aku dengan dia sedekah. Tunjuk aja kata nak ke Tuhan, tunjuk kata nak pada agama Tuhan, tunjuk kata kita ni nak kepada keredaan Tuhan. Lebih pada tu Tuhan tunjuk Tuhan nak kita. Begitu. Tuhan kata lagi, وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً, barang siapa yang mai dekat aku ni hal keadaan berjalan kaki, maka aku pergi dekat dia dalam keadaan bergegas dan berlari. Tuhan nak tunjuk. Kata Tuhan ni sangat-sangat nak kita ni abdi diri dekat dia. Tuhan nak bagi tahu dekat kita, kata sekali kita tunjuk kata kita nak ke Tuhan, 1000 kali Tuhan nak ke kita. Demikianlah sifat penyayang, sifat pengasih Allah Subhanahu wa taala pada kita hamba-hamba dia. Tuhan kata وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً. Tuhan kata kalaulah esok kamu mati, kamu mai menghadap aku, bila kamu mati esok dalam keadaan kamu membawa dosa sepenuh bumi, dengan syarat kamu tidak syirik aku dengan apa pun. Tuhan kata kalau takdir kamu mati dalam keadaan kamu ni dosa banyak, dosa sepenuh bumi, biqurabil ardi khati'ah, kesalahan dosa yang kamu buat ni, kalau tabung ni penuh atas bumi ni, kamu mati dalam keadaan bawa dosa banyak macam tu, tapi kamu tidak pernah syirik Allah dengan apa benda pun, laqituhu bimithliha maghfirah, maka aku nak jumpa kamu dalam keadaan aku sediakan keampunan sepenuh bumi. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah tunjuk dia nak kita sampai macam tu. Patutkah kita tunjuk yang kita tak mau ke dia sampai tabat-tabat? Tuhan tunjuk, Tuhan nak ke kita ni. Tuhan minta kita tunjuk sikit aja kata kita nak ke dia, dia akan tunjuk dia lebih-lebih nak ke kita. Patut kata patut kita buat sombong dengan Tuhan. Amal yang kita buat untuk Tuhan pun tak seberapa, tak sebanyak mana angkuh kita dengan Tuhan tu yang ketara. Dan sebuah hadis riwayat daripada Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tudna syamsu yawmal qiyamah minal khalq hatta
takuna minhum kamiqdari mil. Qala Sulaim bin Amir Ar-Rawi anil Miqdad. Fawallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Amasafatul ard amil mil alladhi tuktahalu bihil ain. Fayakunu nas ala qadri a'malihim fil araq. Faminhum man yakunu ila ka'bay, wa minhum man yakunu ila rukbatay, wa minhum man yakunu ila hikway, wa minhum man yuljimuhu al-araq iljama. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad radhiyallahu anhu, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, di hari kiamat esok, sewaktu manusia semua dihimpun di padang mahsyar, Allah akan dekatkan matahari dengan kepala manusia. Ini kita baca banyak kali. Tapi kita tak boleh bayang macam mana matahari mai turun duduk dekat dengan kepala kita. Tapi banyak hadis yang menceritakan tentang matahari ini duduk dekat dengan kepala kita di padang mahsyar esok ni. Kata Nabi, hatta takuna minhum kamiqdari mil. Kedudukan matahari dengan kepala manusia ni kadar dia lebih kurang 1 mil. Kata dia, wallahi, kata Miqdad, wallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Miqdad kata, demi Allah aku tak tahu yang kata 1 mil tu berapa jauh. Amasafatul ard, adakah 1 mil itu mengikut kiraan masa di dunia ni? Amil mil alladhi tuktahalu bihil ain, ataupun 1 mil itu besar dia 1 celak mata. Celak mata tu sak mana? Dulu orang dulu pakai celak dalam botol temaga tu. Tu batang celak tu. Sak mana? Mungkin 1 mil tu dia kata besar celak mata tu. Maknanya kalau ambil celak tu buah atas kepala, itulah renggang matahari dengan kepala manusia. Dia kata, wallahu a'lam, tak tahu yang kata matahari dengan kepala manusia ni kadar 1 mil. 1 mil tu berapa jauh? Tak tahu. Adakah mil mengikut kiraan dunia ataupun mil yang kata 1 mil ni besar batang celak tu aja kak? Wallahu a'lam, tak tahu dia kata. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Yang pentingnya manusia yang duduk di padang mahsyar ini, mereka semua tenggelam dalam peluh. Kadar dalam peluh yang tenggelam, yang menenggelami mereka ni, bergantung kepada cara mana amalan mereka. Kalau dia ni masa di atas dunia ni kuat buat amal, mudah-mudahanlah dia tak tenggelam teruk dalam peluh dia. Walaupun amalan itu bukan penentu kita dapat syurga ataupun neraka, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan syurga kepada kita ni atas rahmat Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengambil kira amalan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kata dia, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil ard. Manusia pada hari itu duk tenggelam dalam peluh ni, dalam mana peluh dia ni bergantung kepada amalan dia banyak mana masa di atas dunia. Faminhum man yakunu ila ka'bay. Ada orang peluh ni hanya sampai takat buku lali saja. Tak apalah. Kalau peluh takat buku lali, lagu lecah lepas hujan saja. Wa minhum man yakunu ila rukbatay. Ada orang peluh dia sendiri sampai paras lutut dia.
Wa minhum man yakunu ila hiqwai. Dan ada di kalangan orang ni yang peluk dia sampai paras pinggang. Wa minhum man yuljimuhul araq iljama. Dan ada di kalangan manusia ni peluk ni sampai kekang muka dia. Macam mana kekang yang diletakkan di muka kuda tu, tali kekang. Nabi bila kata macam tu, wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi ila fi. Nabi buat isyarat dengan tangan dia ke mulut dia. Nabi nak tunjuk kekang tu. Ada manusia di padang mahsyar esok, peluk dia sampai paras mulut, sampai paras cuping telinga dia. Dia hampir lemah dalam ayam peluk dia sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita tengok hadis hak mula tadi dengan hadis hak kedua. Hadis hak mula tadi, Nabi SAW bagi tahu kat kita, Allah berfirman dalam satu hadis kursi, kalau kita buat satu benda baik, Allah bagi 10 pahala. Kita buat satu benda jahat, Tuhan bagi 1 dosa. 1 dosa tu pun Tuhan akan ampunkan kalau kita menyesal atas perbuatan jahat yang kita buat. Macam tu punya Tuhan bagi pahala kat kita. Macam tu punya Tuhan mudah sangat nak hapus dosa kita. Ramai juga manusia di padang mahsyar yang peluk sampai mencicah lubang hidung dan cuping telinga dia. Maknanya ialah tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Banyak manalah amal baik kita buat sekarang. Kita selalu tengok orang. Tak, kita selalu tengok orang. Kita kata orang tu teruk, kita kata orang jahat. Kita selalu kata orang. Tapi jarang-jarang sekali baru kita muhasabah diri sendiri. Kita ni terang mana? Kita ni. Terang mana kita ni? Amal yang kita buat ni banyak mana? Padan tak padan? Dengan umur hak Tuhan bagi kat kita sampai ada amalan ni. Padan tak padan? Umur ni dengan amalan hak kita buat lah. Bila kita muhasabah balik benda ni, kalau sekiranya keputusan yang kita dapat, kita ni sikit sangat lagi amalan, bermakna kita orang yang baik-baik. Orang yang baik adalah orang yang sentiasa rasa dia tak cukup dengan amalan dia. Tapi kalau kita muhasabah kita rasa kita tak apa dah, maka itu tanda buruk ada pada diri kita, kerana kita rasa selamat, sedangkan kita belum tentu selamat lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita azab dalam diri kita, kita nak perbaik mana-mana yang tak baik yang ada pada diri kita. Yang semua benda ni kita buat untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Kalau kita buat baik, maka baik itu dapat ke kita. Kalau sekiranya kita buat tak baik, tak baik itu kena ke atas diri kita. Maka sama-samalah kita perbetul diri kita, dan mudah-mudahan Allah terima kita masuk dalam golongan orang-orang yang beramal betul macam yang disuruh oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada